Contohnya macam di negara China misalnya, mereka tak menggunakan cash langsung. Betul. Walaupun kita sebagai turis yang pergi ke negara China, kita memang kena install aplikasi mereka untuk berjual beli ataupun untuk buat apa-apa. Bersama dengan Perunding Kewangan Dr. Adam Zubair. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Doktor, ini topik yang agak hangat Doktor diperkatakan. Sebab mereka sekarang ini mungkin menjadi persoalannya adakah Malaysia bersedia untuk menjadi cashless society? Kan? Adakah kita ni bersedia untuk menjadi masyarakat tanpa tunai? Bergerak kepada contohnya negara-negara seperti Finland, Sweden yang dah lama ribuan tahun mereka sebenarnya dah bergerak kepada arah itu, dan kabarnya hanya 10% je rakyat mereka yang tak menggunakan e-tunai. Saya negara Malaysia, kalau tanya saya sendiri, saya memang tim e-tunai. So saya kalau ikut ranking, saya memang lagi suka menggunakan e-wallet ataupun e-tunai. Sebab satu, masalah dengan kita guna cash ni, kadang-kadang kita kena sentiasa withdraw. Yes, ada betul. berlaku satu ketika di mana kita nak bayar sesuatu benda tapi duit cash tak ada dalam dompet. Kita terpaksa pergi mencari ATM untuk membayar sesuatu benda tersebut. So sekarang ni semuanya kita hidup pada zaman era digital transformasi. Maksudnya semua benda menggunakan phone kita. Sekarang ni cash is no longer king tapi phone. Betul. This is king right now. King. Kemana saja kita pergi mesti ada phone. Kan? Takkan tertinggal. Kadang-kadang dompet ni kadang-kadang kita tertinggal lah, alamat tertinggal kat atas meja dan sebagainya. So bagi saya, kalau tanya saya, memang saya suka kan di mana kita boleh hidup dalam zaman cashless society seperti apa yang berlaku di negara-negara maju seperti di luar negara. So, contohnya macam di negara China misalnya, mereka tak menggunakan cash langsung. Betul. Walaupun kita sebagai turis yang pergi ke negara China, kita memang kena install aplikasi mereka untuk berjual beli ataupun untuk buat apa-apa, mestilah menggunakan app yang mereka sediakan di sana. Tetapi kita di Malaysia ni, kita tak boleh nak hidup semata-mata menggunakan e-tunai semata-mata. Sebab apa? Sebab ada juga kedai-kedai kecil-kecil yang mana mereka tak accept e-tunai ataupun credit card, debit card dan sebagainya. So, apa yang saya buat, saya akan ada cash dekat dalam standby dalam dompet saya. Adalah beberapa 100 atau 200 ringgit, tak banyak. Tapi saya memang my first choice sentiasa e-tunai, kemudian menggunakan. Ya, rata-rata sememangnya e-tunai sekarang ni sebab ianya sangat mudah, time consuming pun ia juga bila kita kuranglah pergi ke bank nak keluar dan sebagainya tu, dan juga keselamatan sebab kes-kes seperti ragut dan sebagainya. Tapi tidak lupa juga kes yang melibatkan digital. Tapi kita akan sentuh. Cuma sekarang ni kita ada duit cash hanyalah untuk mungkin beri sedekah kepada mereka yang minta, beli-beli tepi jalan, ataupun kedai-kedai pun sekarang sangat maju kedai jual char kway teow contohnya sekarang ni pun dah guna semuanya pengimbas QR code. Tak lagi mereka menggunakan cash dan sebagainya. Kepentingan duit kertas ataupun duit tunai itu sendiri tidak lagi dilihat seperti dahulu kala. Bagaimana kalau kita nak klasifikasikan, adakah ianya bergerak pada peringkat umur? Contohnya mereka yang milenial, mereka yang zaman-zaman sekarang ni memang confirm e-tunai tapi mereka yang mungkin pada peringkat warga emas, mereka yang sukar untuk menerima perubahan, mungkin telefon bimbit pun sukar untuk digunakan, ada persepsi yang berbeza. Ya, sebab tu saya rasa macam Malaysia ni, kalau kita ikut peringkat umur, rata-rata contohnya orang yang berumur misalnya, mereka macam nenek saya sendiri, nenek saya tidak mempunyai smartphone kan. So bagaimana nak menggunakan e-tunai sedangkan smartphone pun tidak ada. Sebab tu saya rasa pentingnya kita hidup dalam society ataupun di mana kita harus menggunakan kedua-duanya sekali. Ada yang e-tunai dan ada juga cash. Nak cakap Malaysia ni boleh jadi 100% e-tunai semata-mata, bagi saya agak lama sedikit sebab kita kena educate, kita kena beri pendedahan kepada mereka yang mungkin dah berumur misalnya untuk membiasakan mereka menggunakan e-tunai. Anim ada sebut tadi millennials kan lebih prefer menggunakan e-tunai, tapi saya ada juga kawan-kawan saya yang millennial juga yang muda yang masih lagi menggunakan tunai. Seperti saya seperti saya sendiri saya sangat orangnya duit tunai. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubair, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch.
Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.